Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak MTC atas jemputan pada pagi ini, dan atas jemputan ini membolehkan saya untuk berkongsi berkaitan tajuk kita, iaitu memperkukuh pematuhan peraturan dan meningkatkan produktiviti dalam pengoperasian gudang berlesen dan gudang penghilangan berlesen. Saya Muhammad Nur Rizwan bin Idris. Email saya rizwan.idris@custom@gov.my. Saya akan memberi taklimat berkaitan lesen gudang. Terdapat dua jenis lesen gudang, iaitu yang pertama adalah gudang berlesen dan juga yang kedua berkaitan gudang penghilangan berlesen. Apa itu gudang berlesen? Gudang berlesen adalah suatu premis yang dilesenkan oleh Ketua Pengarah Kastam untuk menyimpan barangan yang belum dibayar cukai kastam dan lain-lain barangan yang dibenarkan oleh Ketua Pengarah Kastam. Gudang berlesen dilesenkan di bawah Seksyen 65 Akta Kastam 1967. Erti kata lain, dengan adanya lesen ini membolehkan pengundangan barang-barang berduti atau bercukai dan barang-barang lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Kastam. Kita tengok pula kategori gudang berlesen. Ada 4 kategori bagi gudang berlesen, iaitu yang pertama, gudang berlesen awam, kita panggil GBA, short form. Kedua, gudang berlesen persendirian, GBP. Gudang berlesen perkemar, GB perkemar. Dan juga yang keempat, gudang berlesen awam pelabuhan atau lapangan terbang. Gudang berlesen awam ataupun GBA adalah gudang berlesen yang dikendalikan oleh syarikat atau agensi kerajaan. Tujuan dia adalah untuk menyimpan barang-barang milik pelanggan yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Kastam. Gudang berlesen persendirian pula adalah gudang berlesen yang dikendalikan oleh syarikat atau agensi kerajaan untuk menyimpan barang-barang milik sendiri yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Kastam. Kalau kat sini kita boleh beza GBA dan GBP adalah dari segi barang yang disimpan. Sama ada barang milik pelanggan atau milik persendirian. Jika barang milik pelanggan adalah GBA, manakala milik persendirian adalah GBP. Gudang berlesen perkemar pula adalah gudang berlesen yang dikendalikan oleh Ahli Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia, Perkemar, untuk menyimpan kenderaan milik ahli perkemar yang diimport. Gudang berlesen awam pelabuhan atau lapangan terbang adalah gudang berlesen yang dikendalikan oleh operator pelabuhan atau syarikat penerbangan atau pihak berkuasa pelabuhan atau lapangan terbang di kawasan bukan zon bebas. Tujuan dia adalah untuk penyimpanan dan pelepasan barang-barang import dan ekspor. Lesen GBA pelabuhan atau lapangan terbang ini hanya boleh dipertimbangkan ke atas gudang yang berada dalam kompleks kargo, di lapangan terbang dan pelabuhan saja. Dua ni saja, iaitu di kompleks kargo dan di pelabuhan. Kemudian kita pergi pula untuk apa penubuhan gudang berlesen ni. Ini adalah tujuan gudang berlesen ni ditubuh. Yang pertama adalah untuk penyimpanan sementara, untuk simpan sementara. Gudang berlesen sebagai tempat penyimpanan sebelum ekspor atau jualan tempatan. Sebelum kita buat ekspor dan jual, kita simpan dulu dalam gudang berlesen. Kemudian yang kedua adalah aktiviti yang dibenarkan. Membolehkan aktiviti seperti pecah pukal, pembungkusan semula dan jual beli dilakukan di dalam gudang. Ia juga dapat menggalakkan perkembangan barang-barang tempatan dengan melakukan penggabungan barang-barang untuk tujuan ekspor. Tujuan ketiga adalah untuk menggalakkan perdagangan entrepot, iaitu import dan ekspor semula. Terusnya adalah dapat mengurangkan kesesakan di pelabuhan, lapangan terbang dan semua stesen pintu masuk atau keluar negara supaya pergerakan perdagangan dapat diuruskan dengan cepat dan lancar. Terusnya adalah membolehkan aktiviti jual beli. Aktiviti jual beli ini dilakukan di bawah IPC,
dan RDC. Ia juga dapat mengurangkan harga pembelian barang-barang. Ia juga dapat mengurangkan harga pembelian barang-barang. Ini kerana pengimport boleh mengimport barang-barang dalam kuantiti yang besar. Di samping itu juga ia dapat mengurangkan beban kewangan pengimport dalam memperuntukkan perbelanjaan wang yang banyak bagi membayar duti atau cukai serentak. Terusnya adalah syarat asas permohonan bagi GBA. Yang pertama, hanya syarikat berstatus berhad atau sendirian berhad sahaja yang didaftarkan dengan SSM layak untuk memohon lesen GBA. Yang kedua adalah Equity Bumiputra. Sekurang-kurangnya miliki 30% ekuiti Bumiputra dan syarat ini adalah terpakai sepanjang tempoh dilesenkan. Yang ketiga adalah modal berbayar. Minimum 1 juta bagi penyimpanan barang-barang kritikal, minimum 1 juta bagi penyimpanan campuran barang kritikal dan bukan kritikal, dan minimum 250,000 bagi penyimpanan barang-barang bukan kritikal. Kemudian yang keempat adalah nilai barangan disimpan setahun. RM 3.5 juta bagi barang-barang kritikal, dan kemudian 3.5 juta juga bagi barang campuran iaitu barang kritikal dan juga barang bukan kritikal. Untuk barang bukan kritikal tiada nilai minimum keluasan untuk GBA tersebut. Untuk ruang penyimpanan barang-barang kritikal adalah 50,000 kaki persegi. Kemudian untuk ruang penyimpanan campuran barang kritikal dan bukan kritikal sama 50 kaki persegi. Untuk ruangan penyimpanan barang-barang bukan kritikal adalah 20,000 kaki persegi. Untuk tujuan keluasan ni, pihak syarikat dibenarkan untuk memaksimumkan ruang gudang dengan susunan bertingkat atau kita panggil stacking mengikut kesesuaian dengan syarat dagangan yang disimpan selamat, tidak rosak dan mudah dikenal pasti kedudukannya. Okey, seterusnya adalah jaminan bank. Bagi permohonan baharu adalah sebanyak 10% daripada anggaran duti atau cukai bagi barang-barang setahun. Manakala jaminan bank bagi pembaharuan lesen bagi barang kritikal dan campuran adalah 10% daripada nilai tertinggi barang. Bagi pembaharuan GBA bukan kritikal adalah 10% daripada purata nilai barang. Permohonan untuk lesen ni perlu dikemukakan melalui JKDM negeri, iaitu di mana gudang berada. Sebagai contoh, jika gudang berada di Klang, mohon kepada JKDM Negeri Selangor. Kelulusan adalah buat permohonan kepada JKDM Negeri, kelulusan adalah daripada JKDM Ibu Pejabat. Kalau tidak mematuhi syarat-syarat permohonan GBA ini, hantarkan permohonan kepada MOF. Ini adalah syarat asas permohonan GBP, Gudang Berlesen Persendirian. Yang pertama, syarikat yang berdaftar dengan SSM, pihak berkuasa tempatan atau PBT layak untuk memohon, dilulukan status IPC, RDC atau hub principal. Untuk ekuiti Bumiputra tiada. Kemudian modal berbayar adalah minimum 150,000 bagi penyimpanan barang-barang kritikal, minimum 150,000 juga bagi penyimpanan campuran barang-barang kritikal dan barang-barang bukan kritikal, dan untuk barang bukan kritikal adalah minimum 100,000. Nilai barangan disimpan setahun hendaklah sekurang-kurangnya. Dekat sini dia kata sekurang-kurangnya, maksudnya RM 5 juta bagi barang-barang kritikal, RM 5 juta juga bagi campuran barang-barang kritikal dan bukan kritikal, dan RM 2 juta untuk barang-barang bukan kritikal. Untuk GBP tiada keluasan yang ditetapkan untuk gudang berlesen persendirian. Manakala jaminan bank untuk permohonan baru adalah 100% daripada anggaran duti atau cukai bagi barang-barang untuk tempoh setahun. Kemudian untuk pembaharuan lesen, nilai duti atau cukai yang tertinggi, nilai barang tu yang tertinggi. Okey, ini pun sama, permohonan dikemukakan melalui JKDM negeri dan kelulusan adalah JKDM Ibu Pejabat.
Seterusnya adalah berkaitan pelesenan. Cara dasarnya kelulusan diberikan bagi tempoh minimum kita bagi 6 bulan dan maksimum adalah untuk 12 bulan. Manakala bayaran fee pula adalah RM2,400 untuk tempoh setahun. Tempoh setahun kalau dapat lesen tadi untuk tempoh 6 bulan, maka separuhlah daripada tu, iaitu RM1,200 untuk bayaran fee. Ketiga, keselamatan premis. Lesen hanya akan dikeluarkan selepas semua ciri-ciri keselamatan lengkap. Begitu pula untuk pembaharuan lesen. Perlu kemukakan permohonan dalam 90 hari sebelum tarikh tamat lesen. Ini kena untuk pembaharuan kena patuh pada tempoh ni sebab kita ada nak buat untuk audit sebelum pembaharuan diberikan. Barangan yang dibenarkan untuk disimpan dalam GBA dan GBP. Untuk GBA, barang milik pelanggan, barang kritikal atau bukan kritikal. Gudang berlesen persendirian, barang milik pemegang lesen, barang kritikal dan barang yang memerlukan penjagaan khusus. Barang yang dibenarkan disimpan dalam GBA dan GBP, iaitu barangan berduti dan barangan lain yang diluluskan oleh penolong ketua pengarah kastam. Kemudian barangan yang sudah berbayar duti atau cukai atau tidak berduti, atau cukai yang diluluskan oleh penolong ketua pengarah kastam ataupun pengarah kastam negeri. Barangan penghilangan LMW, GBP dan juga ZB, zon bebas, bagi tujuan penyimpanan, ekspor atau jualan tempatan. Dan barang keempat adalah semua barang-barang yang diluluskan kepada pemegang status IPC, RDC dan hub principal. Barangan berduti excise, keluaran kilang tempatan untuk tujuan ekspor. Barangan tempatan yang diluluskan oleh pengarah kastam negeri untuk tujuan ekspor. Ini adalah barang yang dibenarkan disimpan di dalam GBA dan juga GBP. Okey, apa pula aktiviti yang dibenarkan dilakukan di dalam GB, gudang berlesen? Ini adalah salah satu platform untuk mengembangkan perniagaan bagi pelesen GB. Bila kita dah ada lesen gudang berlesen ni tadi, tak adalah kita buat penyimpanan saja, kita boleh buat aktiviti-aktiviti ni. Antara aktivitinya adalah yang pertama penggudangan, menggudang barang-barang yang diluluskan oleh pengarah kastam negeri. Kemudian yang kedua, aktiviti pecah pukal ataupun break bulk. Barang-barang yang digudangkan boleh dipecah pukal dan dilepaskan secara berperingkat atau partial release. Kemudian yang ketiga adalah pembungkusan semula ataupun repacking. Barang-barang yang digudangkan boleh dibungkus semula, sama ada untuk dieksport atau untuk pasaran tempatan. Pembungkusan semula ini boleh dilakukan untuk pembungkusan barang-barang yang sama ke dalam bungkusan yang lebih kecil atau lebih besar. Boleh juga buat pembungkusan semula pelbagai jenis barang untuk menjadi satu set barang-barang. Aktiviti yang keempat iaitu penandaan semula, relabeling, melibatkan tindakan penandaan semula ke atas barang-barang yang diimport. Contohnya, menandakan nama pengimport atau pengedar sebelum barang-barang tersebut dilepaskan untuk pasaran tempatan atau dieksport semula. Barang-barang yang bukan berasal dari Malaysia tidak boleh ditandakan semula sebagai buatan Malaysia. Kelima adalah jual beli barang-barang yang disimpan di dalam GB, gudang berlesen, adalah dibenarkan. Keenam, pada penggabungan. Penggabungan di antara barang-barang berikut boleh dilakukan bagi tujuan ekspor sahaja. Okey, penggabungan ni hanya untuk tujuan ekspor. Ini antara ciri-ciri barang dia lah untuk penggabungan. Yang pertama adalah barang-barang yang diimport. Yang kedua, barang-barang keluaran tempatan. Barang-barang berasal daripada zon bebas. Barang-barang keluaran gudang penghilangan berlesen. Barang-barang tidak berduti. Barang-barang yang sudah berbayar duti atau cukai. Dan barang-barang berduti atau tidak berduti yang diimport bersama barang-barang keluaran tempatan yang bercukai jualan. Walau bagaimanapun, penggabungan rokok dan minuman keras dengan barang-barang lain adalah tidak dibenarkan. Penggabungan dibenarkan bagi barangan milik lebih dari satu pengeksport dan hanya boleh
dilakukan di GBA pelabuhan atau lapangan terbang sahaja. Kemudian aktiviti lain yang boleh dibuat adalah perdagangan entry port. Aktiviti ini melibatkan pengeksportan semula barang-barang diimport. Barang-barang yang terlibat masih tertakluk kepada Perintah Kastam Larangan Mengimport, Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2017 dan Akta Perdagangan Strategik 2010. Kemudian aktiviti yang terakhir adalah Pusat Perolehan Antarabangsa IPC, RDC dan Hub Principal. Aktiviti yang dibenarkan untuk IPC, RDC dan Hub Principal ni adalah yang pertama pembungkusan semula, penggabungan barang-barang dan disimpan untuk tujuan ekspor dan jualan tempatan. Itu aktiviti yang dibenarkan dalam gudang berlesen. Kita pergi pula untuk tempoh simpanan. Bagi barang selain daripada kenderaan boleh disimpan selama 24 bulan dan lanjutan dibenarkan dengan kelulusan pengarah kastam negeri, dan lanjutan ni adalah untuk tempoh 12 bulan. Manakala bagi kenderaan pula adalah 24 bulan dan lanjutan dibenarkan oleh pengarah kastam negeri. Kita buat permohonan untuk lanjutan, dan lanjutan ni dibenarkan untuk tempoh 24 bulan lagi. Terusnya kita selesai untuk gudang berlesen, kita pergi kepada topik kita yang kedua, iaitu gudang penghilangan berlesen. Okey. Apa itu gudang penghilangan berlesen? Ini definisi gudang penghilangan berlesen. Gudang yang dilesenkan di bawah Seksyen 65A Akta Kastam 1967 untuk menjalankan aktiviti penghilangan dan penggudangan barangan keluaran siap berorientasikan ekspor. Okey, kalau tadi gudang berlesen di bawah Seksyen 65, manakala gudang penghilangan berlesen adalah di bawah Seksyen 65A Akta Kastam. Peruntukan undang-undang di bawah Akta Kastam bagi gudang penghilangan berlesen. Seksyen 65A, penghilangan dan operasi lain berhubungan dengan barang-barang dalam gudang berlesen. 65A1 Akta Kastam ni berkaitan apabila Ketua Pengarah Kastam memberi suatu lesen kepada mana-mana orang apabila dibayar fee. Bila dibayar fee, beri lesen, dan apabila diberi lesen boleh menarik balik, menggantung atau membatal mana-mana lesen itu untuk meneruskan apa-apa proses penghilangan dan operasi lain. Okey, manakala 65A subsection 3 pula, tiada barang-barang yang telah melalui apa-apa proses penghilangan dalam gudang penghilangan berlesen itu boleh dikeluarkan bagi kegunaan sendiri atau ekspor tanpa kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Kastam. Okay, apa-apa aktiviti nak keluarkan barang daripada gudang penghilangan berlesen ini mesti dapat kelulusan terlebih dahulu. Manakala 65A3 tertakluk kepada subsection 4, jika barang-barang itu dikeluarkan dari gudang penghilangan berlesen itu bagi kegunaan sendiri, duti kastam ke atasnya hendaklah dikira atas dasar seolah-olah barang-barang itu telah diimport. Okey, bila barang itu dikeluarkan daripada gudang berlesen, ianya dianggap sebagai diimport dan duti yang perlulah dibayar. Okey, ini konsep GPB, gudang penghilangan berlesen. Aktiviti penghilangan hendaklah menepati tafsiran penghilangan sebagaimana peruntukan di bawah subsection 21 Akta Kastam 1967. Okey, beza GPB dengan GB tadi adalah penghilangan. Ada proses penghilangan di dalam gudang dia, baru layak untuk memohon lesen GPB. Penghilangan mengikut Seksyen 2 Akta Kastam 1967 artinya dalam hal-hal lain menukar dengan cara tangan atau jentera bahan organik atau tidak organik kepada keluaran baru dengan menukar saiz, bentuk, komposisi, jenis atau kualiti bahan itu, dan termasuklah memasang bahagian-bahagian supaya menjadi suatu jentera atau keluaran lain. Tetapi tidak termasuk pemasangan jentera atau kelengkapan bagi maksud pembinaan. Okay, itu adalah maksud penghilangan bagi mengikut Seksyen 2 Akta Kastam. Dan GPB ni mesti penuhilah konsep penghilangan ni untuk mohon lesen GPB. Konsep GPB ni juga, syarikat yang dilesenkan di bawah Seksyen 65A Akta Kastam, kemudian lesen diberikan kepada aktiviti penghilangan serta penggudangan yang dibenarkan. Yang ketiga, GPB ni
dianggap luar Malaysia, pergerakan barang dari GPB ke kawasan utama custom dianggap sebagai import. Okey, pergerakan daripada GPB bila dia dianggap di luar negara dan pergerakan dia adalah masuk kepada kawasan utama custom adalah dianggap import. Lesen GPB ni adalah berorientasikan ekspor dan ia tertakluk kepada kuota yang ditetapkan. Untuk GPB, gudang penghilangan berlesen ni kawalan adalah secara dokumen dan tertakluk kepada semua undang-undang dan peruntukan custom. Bagi GPB boleh beroperasi 24 jam seminggu, maknanya boleh beroperasi teruslah, tak payah tutup. Pelesen juga dibenarkan menjalankan aktiviti-aktiviti lain dengan kelulusan. Okay. Sebagai pelesen GPB, apa yang tuan-puan boleh dapat, ini antaranya lah. Yang pertama, pelesen GPB ni dapat pengecualian duti import ke atas bahan-bahan seperti mesin atau alat ganti, bahan mentah atau komponen dan bahan pembungkusan. Dengan syarat barang-barang ni mestilah digunakan secara langsung dalam penghasilan produk siap. Okey, barang ni mesti untuk menghasilkan produk siap tu, barang ni adalah barang utama, bahan yang digunakan secara langsung. Dan itu layak untuk dapat pengecualian duti import. Kalau bukan secara langsung, maknanya tak dapatlah pengecualian duti import ni. Okey, apa lagi kelebihan untuk pelesen GPB ni adalah ni, jualan tempatan, local sale. Barang siap tadi walaupun pada asasnya adalah untuk tujuan ekspor, penubuhan GPB adalah untuk tujuan ekspor, tetapi 20% boleh dijual di pasaran tempatan. Dan jualan tempatan yang 20% ni boleh jika menepati syarat mendapat kadar duti bersamaan kadar A3. Okey, ini kadar duti bersamaan A3, bukan A3 yang macam FTA tu, dia adalah kadar bersamaan dengan A3. Ini untuk membolehkan local company enjoy menikmati duti bersamaan kadar A3 macam pengimport-pengimport lain lah, bila dia beli barang daripada gudang penghilangan berlesen. Okay, seterusnya kita pergi kepada polisi kuota, iaitu kuota untuk syarikat gudang penghilangan berlesen, di mana bagi pelesen GPB adalah terikat dengan kuota jualan untuk ekspor adalah sebanyak 80% dan jualan tempatan adalah sebanyak 20%. Okay, ini adalah semasa awal-awal pelesen, ini adalah kuota yang diberikan, iaitu 80 dan 20. Jadi bagaimana kalau jualan tempatan adalah lebih daripada 20%? Boleh tak kita nak mohon daripada 20% tu dinaikkan kepada 30 ataupun 40%? Soalan ni jawapan dia boleh, di mana mesti dapat kelulusan daripada MIDA untuk penambahan kuota ini. Okey, cara permohonan adalah boleh buat permohonan secara online, secara atas talian di www.investmalaysia.mida.gov.my. Okey, bila isi permohonan secara online ni, dekat situ adalah dokumen-dokumen yang perlu disertakan dan perlu diisi mengikut ketetapan MIDA, dan nanti akan dapat kelulusan daripada MIDA dan akan dimajukan kepada pihak custom kelulusan tu, dan kita akan terima penambahan kuota tersebutlah. Lebihan kuota ni tidak layak mendapat duti import bersamaan kadar A3. Ini kalau di mana kes tak dapat penambahan daripada MIDA tadi dan ada penjualan tempatan yang melebihi 20%. Yang lebih 20% tu, sebagai contoh, penjualan tempatan adalah 25%. Yang 5% tadi adalah tidak layak untuk mendapat kadar bersamaan A3 untuk jualan tempatan, dan perlu bayar ikut kadar MFN rate ataupun Most Favourite Nation rate, iaitu kadar duty import biasa. Kesan dia juga kalau jual melebihi kuota ni tadi dan tak dapat kelulusan untuk penambahan daripada MIDA, lesen juga boleh dibatalkan. Ini kerana telah melanggar syarat lesen yang kita tetapkan. Okey, bagi objektif penubuhan, objektif perlesenan GPB, sebab kenapa kita bagi lesen GPB ni lah. Yang pertama, untuk membolehkan aktiviti penghilangan dikendalikan di gudang berlesen. Saya ceritakan tadi, gudang berlesen tadi tak termasuk aktiviti penghilangan. Jadinya untuk membolehkan aktiviti penghilangan ni dilakukan di dalam gudang berlesen, bagi lesen untuk
gudang penghilangan berlesen. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan dan merangsangkan industri berorientasikan ekspor. Ketiga, untuk mendorong pertumbuhan sektor penghilangan. Objektif keempat adalah untuk memudahkan aktiviti penghilangan di bawah pengawasan minimum, iaitu di bawah kawalan custom dan juga dengan cara kawalan dokumentasi. Pelesen GPB hanya perlu menghantar dokumen penyata kepada pihak custom. Itulah kita masukkan dengan kawalan dokumentasi. Yang kelima, untuk membolehkan bahan mentah yang dikecualikan diguna secara langsung dalam proses penghilangan di gudang. Objektif yang keenam adalah untuk mendorong industri di kawasan yang kurang maju. Dengan adanya penghilangan iaitu GPB, gudang penghilangan berlesen di satu kawasan, ia akan meningkatkan, memajukan sesuatu tempat tersebut. Berkaitan dengan pelesen, siapa yang boleh untuk memohon lesen GPB ni adalah penghilang berorientasi ekspor, iaitu tidak kurang daripada 80% daripada jumlah nilai jualan barang siap untuk jangka masa 12 bulan. Kedua adalah penghilang yang kegiatannya selari dengan peruntukan Seksyen 2(1) Akta Kastam 1967. Iaitu tafsiran penghilangan tadi lah. How? Permohonan lesen hendaklah dikemukakan kepada penolong ketua pengarah custom zone atau pengarah custom negeri di mana kilang tersebut berada. Ini sama macam gudang berlesen tadi. Sebagai contoh, kilang ni tadi berada di Kelang, permohonan perlu dihantar di JKDM Selangor. Kemudian berkaitan dengan fee. Fee untuk gudang penghilangan berlesen adalah RM2,400 setahun. Dan ada setengah-setengah gudang berlesen, lesen dia adalah selama 2 tahun. Kalau 2 tahun, perlu membayar fee adalah RM4,800. Kemudian apa borang yang kita kena hantar, apa dokumen yang kita perlu hantar. Ini adalah sebagai contoh saja. Dokumen yang kita kena hantar antaranya adalah borang JKDM 1. Ni borang JKDM 1 ni boleh dia ambil di stesen custom yang mengawal tadi. Kemudian yang lain adalah salinan perakuan siap dan pematuhan, salinan sijil lesen perniagaan pihak berkuasa tempatan, memorandum dan article of association, borang 9, borang 49, nama-nama ahli lembaga pengarah, salinan pelan kedudukan kilang, salinan pelan sesuatu ruang kilang yang disahkan oleh arkitek. Okey, ini perlu disahkan oleh arkitek. Rajah aliran proses penghilangan. Ni perlu adalah proses flow untuk penghilangan bagi barang siap tersebut. Senarai lengkap mesin-mesin, senarai keluaran siap, nisbah input dan output, surat perjanjian dan lain-lain dokumen yang dipikirkan perlu, yang relevan. Okay, sekarang kita pergi kepada syarat lesen. Syarat lesen ini diberi semasa lesen diberikanlah. Akan dilampirkan sekali bersama lesen. Okey, kalau ikut syarat lesen ni ada 26. Cuma dekat sini saya masukkan sebahagian dari syarat-syarat yang ada lah. Antara syaratnya adalah lesen dan plan gudang penghilangan berlesen yang diluluskan hendaklah dipamerkan di tempat yang mudah dilihat. Kemudian kedua, sebarang perubahan kepada struktur bangunan dan alat kelengkapan di premis yang dilesen tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran bertulis dari pengarah custom negeri. Yang ketiga, barang keluaran siap gudang penghilangan berlesen hendaklah disimpan berasingan dari bahan-bahan mentah, komponen atau sisa penghilangan. Perlu ada pengasingan antara bahan-bahan ini. Dan kemudian yang keempat, semua mesin dan peralatan tidak boleh dijual, dipindah, diekspor atau dikeluarkan dari kilang tanpa kebenaran pengarah custom negeri. Yang kelima, pemegang lesen hendaklah melaporkan dengan segera sebarang kes kebakaran, bencana alam, kecurian atau kehilangan yang melibatkan bahan mentah, bahan siap dan sen mesin. Kemudian, pemegang lesen hendaklah memberitahu pegawai custom yang hak secara bertulis jika berlaku salah satu dari perkara-perkara ini dalam tempoh 14 hari, iaitu perubahan ahli lembaga pengarah syarikat, satu, ketetapan diluluskan untuk penggolongan syarikat, pelantikan pelikuidasi atau penerima dibuat, empat, syarikat terlibat dalam apa-apa kes tuntutan sivil ataupun syarikat muflis.
Okey, bagi lesen gudang penghilangan berlesen, apa yang berkaitan? Lesen tidak akan diberikan kepada penghilang barang berduti excise. Bagi penghilangan barang berduti excise ni sepatutnya dilesenkan bawah Akta Excise 1976. Kemudian lesen gudang penghilangan berlesen juga tidak akan diberikan kepada syarikat yang hanya membuat kerja subkontrak sahaja. Dia tak, maksudnya kat sini dia buat kerja subkontrak sahaja, tak ada buat aktiviti lain lah. Yang tu kita tak benarkan untuk lesen gudang penghilangan berlesen. Okey, yang kedua, lesen penggunaan berlesen boleh dipertimbangkan jika barang siap tidak berduti atau bercukai, asalkan bahan mentah untuk penghasilan barang siap tadi berduti ataupun bercukai. Penambahan cawangan di bawah lesen yang sama dibenarkan jika beroperasi di negeri yang sama. Kemudian yang keempat, hanya satu entiti sahaja yang dibenarkan beroperasi di dalam premis JPB. Tak benarkan berkongsi lah premis dengan entiti yang lain. Kemudian yang kelima, pelesen dibenarkan untuk menghilang barang yang tertakluk kepada barang larangan kecuali barang larangan mutlak. Pelepasan ke pasaran tempatan tidak memerlukan lesen import. Walau bagaimanapun, jika barang tersebut tertakluk kepada syarat dari agensi lain, syarat tersebut mesti dipenuhi. Sebagai contoh, tertakluk kepada syarat untuk Suruhanjaya Tenaga, perlu ada permit daripada Suruhanjaya Tenaga dan perlu dapatkanlah untuk dieksport untuk penghilangan ni tadi. Kemudian mesin, bahan mentah, peralatan dan komponen, bahan pembungkusan yang digunakan secara langsung untuk pengeluaran boleh diperoleh dengan pengecualian daripada gudang berlesen, zon bebas ataupun gudang penghilangan berlesen. Okey, yang ketujuh, pengimportan mesin, bahan mentah, komponen yang tertakluk pada larangan import perlu memenuhi syarat yang ditetapkan, perlu memenuhi syarat untuk larangan import tersebut. Okey, ini website kita di mana dekat sini apa-apa maklumat, borang ataupun lampiran yang saya ada sebutkan tadi yang berkaitan gudang penghilangan boleh didapatkan di sinilah. Cara dia masuk web, lepas tu pergi ke tab facility. Boleh tengok kat sini, kat facility ni ada banyaklah bawah dia. Dekat sini juga ada untuk gudang berlesen dan juga gudang penghilangan berlesen yang saya sebutkan tadi. Itu lagi ada untuk pelesenan, pengecualian duti, buat kerja subkontrak, untuk pelupusan. Semua maklumat untuk GB dan juga gudang penghilangan berlesen ada dekat sinilah. Tuan-puan boleh masuk website ni dan tengoklah. Okey, seterusnya kita tengok aktiviti bagi gudang penghilangan berlesen. Aktiviti utama iaitu penghilangan mesti melebihi 60%. Penghilangan ni tadi mesti melebihi 60%, manakala aktiviti lain mestilah kurang daripada 40%. Okey, kalau kita tengok dekat sini untuk aktiviti utama iaitu 60 yang melebihi 60% tadi penghilangan, ya, untuk tujuan ekspor adalah 80 dan 20% adalah untuk local market. Manakala untuk ada aktiviti 40% antara aktivitinya adalah nilai tambah dan juga pengurusan rantaian bekalan. Itu operasi perolehan strategik dan penyelesaian sokongan menyeluruh. Okey, apa aktiviti nilai tambah yang dibenarkan? Sebagai pelesen GPB, tuan-puan boleh buat aktiviti ni untuk mengembangkan lagi perniagaan. Boleh buat aktiviti ni. Okey, apa aktiviti nilai tambah? Yang pertama adalah penyelidikan dan pembangunan. Yang kedua adalah reka bentuk. Yang ketiga, kawalan mutu. Yang keempat, pengujian dan pentauliahan termasuk penentukan dan konfigurasi. Yang kelima, pelabelan, pembungkusan atau pembungkusan semula. Yang keenam, penghilangan semula, pembaikan dan perkhidmatan servis. Yang ketujuh, pemasaran International Procurement Center IPC, dan boleh buat pengagihan iaitu RDC. Okey, bagi IPC dan RDC ni kita dah tak ada untuk permohonan baru. Mana yang dulu ada untuk lesen IPC dan RDC saja yang boleh membuat aktiviti ni. Kalau untuk permohonan baru memang tak dibukalah, maksudnya takkan ada untuk diluluskan untuk IPC dan RDC.
Sebagai pelesen GPB juga boleh untuk kerja-kerja subkontrak. Kerja subkontrak dengan aktiviti lain yang saya sebutkan tadi ni termasuk dalam 40% tadi untuk aktiviti yang boleh dilakukan di dalam gudang penghilangan berlesen. 60% penghilangan, 40% tadi adalah aktiviti nilai tambah dan juga subkontrak. Aktiviti subkontrak merujuk kepada pemindahan atau pergerakan bahan mentah komponen dari syarikat GPB ke syarikat subkontraktor dengan kelulusan pejabat kastam. Pemindahan tersebut adalah untuk kerja subkontrak bagi menyelesaikan proses penghilangan tertentu dan setelah selesai ianya akan dibawa balik semula ke syarikat GPB berkenaan atau dieksport terus dari premis subkontraktor. Maknanya boleh patah balik ataupun boleh dieksport terus daripada subkontrak tu tadilah. Kerja subkontrak ni boleh dilakukan di antara syarikat GPB dengan syarikat dalam zon bebas, zon perindustrian bebas, kemudian syarikat GPB dengan syarikat GPB lain, kemudian syarikat GPB dengan syarikat di dalam kawasan utama kastam, syarikat GPB dengan syarikat di luar negara. Okey, seterusnya kita pergi kepada pelupusan. Terdapat 5 kaedah untuk pelupusan. Ini adalah kaedah yang membolehkan pelupusan dilakukan. Yang pertama, pindah milik. Yang kedua, boleh jual. Kemudian, boleh dieksport. Keempat adalah dengan cara pemusnahan. Dan yang kelima, dengan cara derma. Seterusnya kita akan masuk kepada pelupusan secara pemusnahan tadi. Terdapat 2 cara pelupusan untuk secara pemusnahan, iaitu yang pertama tidak perlu pemeriksaan dan yang kedua perlu pemeriksaan. Di mana keadaan yang tidak perlu pemeriksaan, bagi pelupusan waste dan scrap tidak berduti ataupun bercukai secara pemusnahan tidak perlu disaksikan oleh pegawai kastam, memadai ianya disahkan oleh wakil pemegang lesen. CJ pemusnahan hendaklah dikemukakan kepada stesen yang mengawal kilang setiap kali pelupusan dibuat. Ini tak perlu pemeriksaan, cukup sekadar disahkan oleh wakil pemegang lesen, iaitu wakil syarikat GPB lah. Keadaan untuk yang memerlukan pemeriksaan. Pelupusan secara pemusnahan bagi bahan mentah, komponen termasuk sisa kain dan barangan siap yang rosak dan barangan yang tertakluk kepada duti cukai atau cukai hendaklah disaksikan oleh pegawai kanan kastam ataupun pegawai kastam sekurang-kurangnya yang berpangkat WK22. Maksudnya menjual bahan mentah. Ini banyak juga pertanyaan berkenaan dengan penjualan bahan mentah ni. Bolehkah kita nak jual bahan mentah ni? Bahan mentah ni kalau ikut asalnya tadi, semasa pengimportan, bahan ni telah mendapat pengecualian duty import. Lepas tu, kita pula nak jual pula bahan mentah ni. Kalau ikut secara dasarnya adalah tidak dibenarkan, kecuali bagi tujuan trading, iaitu bagi pelesen GPB yang mempunyai IPC dan RDC tadi. Iaitu mana IPC dan RDC ni tadi boleh buat untuk trading dan dia orang perlu membayar duty import yang ditetapkan untuk tujuan tersebut. Itu hanya untuk IPC dan RDC ni tadi yang boleh membuat penjualan bahan mentah. Macam mana pula kalau untuk yang pelesen GPB yang tak ada IPC RDC dan ada lebihan bahan mentah. Bila ada lebihan, macam mana boleh ada lebihan ni? Sebagai contoh, syarikat tertutup dan ada bahan mentah yang tak digunakan, dan kemudian mungkin juga sebab syarikat tak beroperasi semasa COVID ni, tak dapat nak beroperasi, banyak kilang-kilang yang perlu ditutup dan bahan-bahan mentah ni tadi ada lebihan. Ini sebagai contohlah keadaan-keadaan ni. Mungkin ada sebab-sebab lain yang difikirkan munasabah. Dan untuk tujuan ini, ianya dibenarkan dengan syarat perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu. Jika tuan-puan ada lebihan bahan mentah dan syarat yang munasabah, boleh buat permohonan kepada Jabatan Kastam untuk menjual bahan mentah tersebut. Semasa pandemik COVID-19
COVID-19 ni, macam mana pengoperasian Jabatan Kastam. Jabatan Kastam beroperasi seperti biasa. Jumlah pegawai yang ada berkurang sebab kebanyakannya bekerja daripada rumah. Pihak Kastam akan memastikan ada pegawai di pejabat ataupun di kaunter-kaunter Kastam. Kemudian untuk pelesen-pelesen ni kita sediakan permohonan secara atas talian. Permohonan boleh dilakukan secara atas talian dan kelulusan juga akan diberi secara atas talian. Kemukakan permohonan seperti kelulusan A3, pembaruan lesen, ini dilakukan melalui email. Bila kita terima email dan dapat kita nak memberi maklum balas sama ada lulus atau tidak lulus, kita juga akan kemukakan maklum balas ini melalui email. Untuk semasa pandemik COVID-19 ni juga, Jabatan Kastam ada membuat beberapa insentif kepada pelesen-pelesen gudang penghilangan berlesen, di antaranya penambahan aktiviti nilai tambah daripada 10% kepada 40%. Okey, yang saya sebutkan tadi, aktiviti nilai tambah yang ada 8 aktiviti tadi, sebelum pandemik COVID-19 ni ianya adalah 10%. Bila berlakunya COVID-19, kita tambah kepada 40%. Ini adalah untuk memudahkan kepada pelesen GPB. Antara insentif lain juga adalah kuota jualan tempatan. Kuota jualan tempatan bagi penjualan pelitup separuh muka ke pasaran tempatan adalah dikecualikan daripada kuota. Ini adalah penjualan face mask. Dan kalau yang kuota 80-20 tadi tu, iaitu kalau ikut penjualan untuk jualan tempatan adalah sebanyak 20%. Bagi penjualan face mask ni kita tak masukkan dalam kuota tu. So boleh jual seberapa banyak untuk memenuhi pasaran sebab berlakunya pandemik COVID-19 ni. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan dan puan-puan kerana sudi untuk mendengar taklimat saya pada hari ini, dan begitu juga kepada pihak MPC dan kerana memberi saya peluang dan ruang untuk berkongsi berkaitan gudang berlesen dan juga gudang penghilangan berlesen. Okey, sebarang pertanyaan boleh email kepada saya di rizwan.idris@custom.gov.my. Itu saja. Terima kasih.